Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidna ilma, amma ba'd. Pengurusi Jawatan Kuasa Surau As-Sabah, Yang ada Tuan Haji Zamzuri, tuan-tuan dirahmati Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Jalla wa'ala. Kita diberikan ruang dan kesempatan untuk meneruskan pengajian pada malam ini. Alhamdulillah. Dan kita berharap tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan sihat, dalam keadaan afiat. Dan itulah yang selalu kita doakan dalam duduk antara dua sujud. Wa'afini antaranya, dan berikan saya kesejahteraan. Kata ulama, yakni kesejahteraan yang meliputi segala-galanya, unsur fizikal, minda, keagamaan, kekeluargaan, kemasyarakatan dan sebagainya. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan pengajian kita dalam memahami kalimah-kalimah Quraniyah. Semoga dengan itu akan mendekatkan kita kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akrab kita insyaAllah. Dan sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, setiap kalimah dalam Al-Quran ada usul dia, ada asal usul dia. Bahkan dalam bahasa Arab begitulah. Sebagai contoh, kalau ditanyakan kenapakah waktu solat pukul 1 suku lebih kurang itu dinamakan zuhur, kenapakah solat pukul 4 lebih itu dinamakan asar? Okey. Jadi itu pun ada usul dia. Kenapa solat itu namanya zuhur, kenapa solat itu namanya subuh ataupun fajar, kenapa solat itu namanya asar. Zuhur itu, kalau kita tengok dua contoh, zuhur itu asal daripada perkataan zahara, az-zuhur, yakni benda yang jelas. Yang itu kita minta maaf, zahir, batin. Zahir artinya benda yang jelas, kesilapan-kesilapan yang kita lakukan secara tersurat. Oleh kerana cahaya matahari masa itu dia agak terang, agak jelas, maka salat itu dinamakan salatul zuhur. Tapi kemudiannya cahaya matahari makin lama makin berkurang. Ia ibarat cahaya matahari yang terang tadi, ibaratnya diperah, maka ia makin kurang. Maka waktu pukul 4 lebih itu dinamakan asar. Asar itu, kalau kita pergi ke restoran Arab kan, kita nak minta air jus buah sebagai contoh, buah mangga. Jadi kita sebut asir manju. Asir itu perahan buah mangga, ya. Jadi cahaya matahari itu ibaratnya diperah daripada panas jelas ia menjadi makin redup, maka salat itu dinamakan salatul asar. Okey. Wal asr, demi waktu asar ataupun demi salat asar menurut sebahagian tafsir, ya. Jadi sesuailah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardain dakhala al-jannah. Sesiapa yang benar-benar salat dua teduhan, yakni asar dan juga subuh, masuk ke dalam syurga. Baik. Jadi dinamakan asar itu salat barat, salat teduh. Jadi pada malam ini, bagi sesiapa yang ada buku, boleh buka muka surat 26. Kita dah bincang sebelum ini perkataan ar-rawu dengan ar-raw'u. Malam ni muka surat yang ke-26, al-fityah dengan al-fityan, ya. Lafaz al-fityah dan al-fityan. Jadi tapi dalam buku ni dia ada sedikit kesilapan ejaan, tapi tak apalah, nanti saya terangkan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita sebut anak muda dalam bahasa Arab ni ataupun dalam Al-Quran, dia ada beberapa istilah. Antaranya syabab.
Syabab, anak muda. Kalau ramai dipanggil syubban. Syubban. Okay. Tapi selain daripada istilah syabab, ada istilah lain iaitu fata. Ya, fata. Contohnya ada ayat Al-Quran menyatakan qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami ada mendengar seorang anak muda yang namanya Ibrahim, yang mana Ibrahim ini selalu mengata-ngata Tuhan kita. Okey, jadi fata artinya anak muda, ya. Tapi dalam Al-Quran ini, bila Allah Azza wa Jalla sebut perkataan fata ni, Allah sebutkan dengan dua istilah yang berbeza. Satu, al-fityah, al-fityatu, dan yang kedua ialah al-fityan. Al-fityan. Jadi ada beza, ya. Perkataan al-fityah ini dalam ayat yang paling masyhur ialah ayat yang ke-10 surah Al-Kahf. Ini ayat yang paling masyhur, ya. Surah Al-Kahf ayat yang ke-10, yang mana Allah Azza wa Jalla menyatakan il awal fityatu, ya, il awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika sekumpulan anak muda pergi berlindung di gua Kahfi. Lalu mereka pun berdoa, Tuhan kami, kurniakan kepada kami daripada sisi-Mu rahmah, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Jadi perkataan yang digunakan ialah fityah, ya. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13 surah yang sama, Allah Azza wa Jalla menyatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityah, ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan ceritakan kepadamu tentang Ashabul Kahfi dengan sungguh-sungguh. Mereka ialah sekumpulan anak muda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan bagi mereka itu petunjuk. Jadi persoalan dia, kenapakah anak-anak muda tadi, iaitu dalam suratul Kahfi, dinamakan fityah? Okey, baik. Kemudiannya kalau kita lihat, kita yang ada buku tu muka surat 30. Kalau kita lihat dalam satu lagi ayat, Allah Ta'ala tidak menyebutkan perkataan fityah tetapi fata, ya, fata, iaitu wa'il, surah Al-Kahfi juga ayat 60, ya. Surah Al-Kahfi ayat 60. Wa'il qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada teman dia, fatah, temannya, saya tidak akan berhenti berjalan sehinggalah saya sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau saya berjalan terus menerus bertahun-tahun lamanya. Jadi dan termasuklah Nabi Ibrahim pun dipanggil fata. Jadi di sini kita telah melihat sekitar 3 ataupun 4 ayat Al-Quran yang menggunakan istilah fityah, dan satu lagi fata yang membawa maksud yang sama. Cuma fata ni seorang, kalau fata seorang, kalau fityah beberapa orang. Tapi maksudnya sama, fata sama maksud dengan fityah. Fata seorang, fityah beberapa orang. Okey. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah dirahmati Allah, selain daripada perkataan fityah, ada perkataan fityan. Cuma dalam buku tu, muka surat 30 tu saya tersilap. Sepatutnya lafaz al-fityan, tapi saya tulis lafaz al-fityah. Saya minta maaf, ya, itu kesilapan teknikal. Okey, contohnya kita lihat dalam surah Yusuf ayat 62. Saya minta maaf, saya tak pasti muka surat berapa tu Quran.
tapi juzuk 12 muka surat berapa kena cek balik. Okey, lafaz al-fityah, al-fityan, yang mana Nabi Yusuf berkata kepada wa id qala li fityanihi, fityan, wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihadihim. Nabi Yusuf AS berkata kepada orang-orang suruhannya, ya, orang-orang suruhannya. Okey, jadi itu ayat yang menggunakan perkataan fityan. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita nak memahami dua perkara. Satu, apakah maksud fityah dan juga fata. Apa pula maksud fityan? Yang keduanya, apakah beza antara kedua-duanya? Minta maaf. Apa maksud fityah dan fata? Yang kedua, apakah beza antara fityah dengan fityan? Ya. Kalau fityah ini saya melihat catatan daripada Abu Abdullah Al-Qurtubi, pengarang tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya. Kata beliau, al-fityah ini dia ada kaitan dengan keperwiraan, al-futuwah. Saya ada buku nipis yang bertajuk al-futuwah. Al-futuwah ni artinya keperwiraan ataupun kehandalan, kehebatan, begitulah lebih kurang maksud dia. Jadi bila kita sebut al-fityah, artinya pemuda-pemuda yang perwira, pemuda-pemuda yang berani. Jadi sesuailah, dua kali perkataan fityah dikaitkan dengan Ashabul Kahfi. Mereka ialah pemuda-pemuda yang berani. Cuma kalau ditanyakan, berani tapi mereka kan lari ke gua, berani macam mana tu? Jadi kita jelaskan, lari ni dia ada banyak tujuan. Satu, lari kerana penakut, biazabillah. Yang kedua, lari untuk menyelamatkan diri. Jadi kemungkinan Ashabul Kahfi lari untuk menyelamatkan diri, kerana menyelamatkan nyawa itu satu benda yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ialah lari untuk mengatur strategi baru. Itu dibenarkan. Jadi boleh jadi Ashabul Kahfi melarikan diri itu bukan kerana takut, tetapi ada dua tujuan: menyelamatkan diri. Yang keduanya ialah mengatur strategi dakwah yang baru. Okey. Jadi yang pertamanya, mereka digelar fityah kerana mereka berani. Sesuailah dengan teman Nabi Musa yang bernama Yusha' bin Nun, yang dikatakan menjadi Nabi kemudiannya. Dan Yusha' bin Nun memang pahlawan pun, yang berjuang membuka kota Baitul Maqdis. Dan seorang lagi yang digelar fatah ialah Nabi Ibrahim AS, yang memang ternyata berani. Itu tak dapat dinafikan, ya. Baik. Yang keduanya ialah, ada ulama menyatakan Ra'sul Futuwah al-iman. Kemuncak futuwah ini ialah iman kepada Allah. Jadi sesuailah dengan Ashabul Kahfi tadi, dinyatakan oleh Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka ialah sekumpulan anak muda yang beriman dengan Tuhan mereka. Jadi kalau kita jumpa mana-mana anak muda yang beriman kepada Allah, yang datang ke masjid, tuan-tuan, memang agak sukarlah untuk kita cari anak muda yang datang masjid. Alhamdulillah ada di sini beberapa orang. Ini insya-Allah boleh kita panggil sebagai fityah, pemuda-pemuda yang memang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fityah. Okey. Tapi kalau mereka ni tidak melazimi ibadah, tak datang ke masjid, bahkan melakukan maksiat secara terbuka, menentang ajaran Islam, na'udzubillah, tidak berpuasa terang-terangan sebagai contoh, maka mereka tidak layak digelar sebagai fityah. Kerana fityah hanya gelaran untuk anak muda yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun kata Al-Junaidul Baghdadi, Junaid orang Baghdad, ya rahmatullah, Junaid kata futuwah ialah menjauhi segala perkara yang diharamkan dan melakukan perbuatan yang disuruh oleh Allah. Itulah fityah. Jadi fityah ialah pemuda yang benar-benar beriman, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Satu. Manakala fityan, tuan-tuan, fityan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat 62 surah Yusuf,
ia hanya merujuk kepada khadim. Kita sebut khadam kan, khadam tak apalah, mana-mana pun boleh. Dia bahasa Arab ni telah dipindahkan ke dalam bahasa Melayu. Maka bila berlaku pemindahan itu, berlakulah sedikit sebutan yang berbeza. Contohnya dalam bahasa Quran sebut bighal. Bighal kita sebut baghal. Tapi tak ada masalah pun, ya, tak ada masalah. Salat, zakat, itu lebih kurang dekat aja, tak ada masalah. Kalau dalam kes ini kita katakan khadim, kita baca khadam, kita apa, okey je. Baik, jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dibayang dalam mata Allah, kalau fityan artinya pembantu, ya, fityan, khadim, pembantu ataupun orang suruhan. Jadi kalau contohnya kita ada anak muda yang kerja di rumah kita sebagai helper, pembantu rumah, tukar masak ke, tukar jaga anak ke, itu boleh dipanggil sebagai al-fityan, anak muda yang bertugas, ya. Ataupun ada orang muda yang bekerja di mana-mana tempat, menyediakan makanan dan sebagainya, servis, itu boleh dipanggil fityan. Manakala orang yang beriman kepada Allah, yang berjuang menegakkan agama Allah, ia dinamakan sebagai fityah. Kerana fityah ada kaitan dengan keperwiraan. Justru saya melihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkataan fityah ni jarang digunakan sebenarnya. Biasanya orang guna perkataan syabab. Syabab biasa digunakan. Saya yang belajar aliran agama ni biasalah dengan perkataan syabab. Ya syabab al-Islam, wahai pemuda-pemuda Islam. Bahkan kalau ada satu NGO namanya Persatuan Ulama Malaysia, mungkin sebagian tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar, saya pernah terlibat dan saya pegang jawatan pengurusi sekretariat Syubhan peringkat pusat. Jadi Syubhan tu anak-anak muda. Tapi perkataan syabab itu sebenarnya dia tidak mempunyai pengaruh yang besar dibandingkan perkataan fityah. Jadi kalau kita dapat ambil perkataan fityah, dan contohlah kalau surau kita nak mengadakan satu program pembentukan anak-anak muda, contohnya camping, camp ibadah dan sebagainya, mungkin boleh kita pertimbangkan nama fityah ataupun ayatul Quran sebagai nama program. Selama ni kita letak nama camp anak muda Bestari sebagai contoh, ataupun camp ibadah, ataupun apa-apalah perkemahan pemuda-pemuda Islam sebagai contoh. Mengapa tidak kita mengambil ayatul Quran sebagai nama bagi program kita? Contohnya nama innahum fityatun amanu. Fityatun amanu contohnya. Okey, program apa? Program fityatun amanu, pemuda-pemuda yang beriman. Dia macam perkataan al-urwatul wusqa biasa digunakan. Dulu ada reformis yang berada di luar negara buat satu majalah. Namanya majalah al-urwatul wusqa. Itu ada dalam Quran dalam 2 ayat kot. Antaranya ayat dalam selepas ayatul kursi itulah, bil al-urwatil wusqa lan fisaba laha. Jadi mengapa tidak kita memilih ayat fityatun amanu untuk dijadikan nama program kita pun, insya-Allah boleh, ya. Baik. Perkataan kedua yang kita nak bincangkan ialah, kita dah bincang belum di sini Muddassir dan Muzammil. Takut saya ada belum okey, Muddassir dan Muzammil. Kok saya ada pernah lompat dulu, minta maaf. Okey. Ketika Nabi SAW balik ke rumah baginda setelah bertemu dengan malaikat dalam keadaan menakutkan, Nabi, kalau kita baca dalam hadis, Nabi sebut Zamiluni, Zamiluni. Sehingga ada orang Arab buat lagu Zamiluni, mengenangkan kisah Nabi SAW. Tapi sebenarnya, ibu ayah dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam hadis riwayat yang lain, Nabi SAW tak sebut Zamiluni, Zamiluni. Sebaliknya Nabi lari balik ke rumah tu, Nabi sebut Dassiruni, Dassiruni. Jadi sebenarnya mesti salah satu daripada itu yang betul. Kerana mustahil Nabi jumpa dengan Ummul Mukminin Khadijah, Nabi kata Zamiluni, Dassiruni. Mustahil. Sama ada Nabi sebut Zamiluni, Zamiluni, ataupun Nabi SAW sebut Dassiruni, Dassiruni. Apabila kita lihat dalam Al-Quran Karim, buku tu muka surat 33 mulanya,
Ada dua ayat Al-Quran dalam surah yang berdekatan. Surah yang pertama, Ya ayyuhal muddassir, juzuk 29 tu kan. Okey, Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Okey, satu. Kemudian kalau kita lihat surah yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla gunakan perkataan yang lain, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ada perkataan muddassir, ada perkataan muzammil. Saya dah semak banyak terjemahan, sama ada terjemahan secara fizikal ataupun terjemahan dalam internet. Boleh dikatakan semuanya menterjemahkan muddassir dan muzammil sebagai wahai orang yang berselimut, ataupun ditukar sedikit, wahai orang yang berkemul. Berkemul tu bahasa Indonesia lah kot, wahai orang yang berselimut. Tapi timbul isu, berselimut muddassir dengan berselimut muzammil tu sama ke beza? Bila kita sebut menggunakan dua perkataan yang berbeza, maknanya ia membawa maksud yang berbeza. Itu kaedah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ke, atau terutamanya bahasa Quran lah, yang digunakan oleh Al-Quran, tidak ada perkataan yang sama maksudnya, mesti ada maksud yang berbeza. Muzammil dengan muddassir, macam lelaki. Okay, kalau saya perkenalkan, ana zakarun, saya ialah lelaki. Tapi satu lagi ayat, ana rajulun, saya lelaki. Ada beza antara zakarun dengan rajulun. Macam wanita, unsa beza dengan nisa. Ada kita bahaskan sebelum ini. Okay. Jadi sekarang ni, apakah beza antara muzammil dengan muddassir? Pada peringkat awal, kalau terjemahan, kalau kita terjemahkan kedua-duanya sebagai wahai orang yang berselimut, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah, silakan. Tapi kemudiannya kita nak dalami sedikit. Okey, apa bezanya? Maka nak tak nak kita kena tengok cerita. Dengan memahami kisah Nabi SAW, fahamlah kita muzammil apa, muddassir apa. Tuan-tuan, persoalan yang asasnya ialah berapa kali Nabi SAW berselimut kerana ketakutan tu. Okay, ada dua kali. Pertamanya ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril AS pada bulan Ramadan tu. Jibril datang untuk menurunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Esoknya Nabi Muhammad SAW yang berani itu balik dalam keadaan ketakutan. Kalau kita yang penakut ni lagi lah, itu orang yang paling berani. Nabi balik dalam ketakutan, Nabi sebut dasiruni ataupun zamiluni. Satu. Kemudian Ummul Mukminin Khadijah pujuk Nabi, bagi semangat pada Nabi. Lalu Ummul Mukminin bawa Nabi SAW jumpa dengan Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Waraqah pun cerita, orang yang datang jumpa kamu ni tak lain tak bukan berdasarkan cerita tanda-tanda. Waraqah ni baca kitab yang lama-lama, kitab Taurat. Beliau menyatakan, orang jumpa kamu ni namus Jibril. Okay, maka kamu ni nak jadi Nabi. Kalau kamu jadi Nabi, masa aku hidup lagi, aku beriman kepadamu. Okay, maknanya masa tu Nabi belum jadi Nabi yang betul-betul diiktiraf lagi. Itu mukadimah. Maka Nabi SAW pun tunggu Jibril. Bila Jibril datang nak bagi wahyu, tak turun. Maka Nabi SAW mengambil keputusan untuk pergi ke Gua Hira. Kok jumpa dengan Jibril di Gua Hira. Pergi Gua Hira, tunggu tak datang. Nabi SAW nak balik. Dan bila nak balik itulah Nabi dengar satu suara memanggil baginda, Ya Muhammad. Nabi tengok kanan, kiri, depan, belakang, tak nampak. Akhirnya barulah Nabi perasan ada satu makhluk yang amat besar. Itulah Jibril alaihissalam dalam wajah yang asli, bentuk yang asli. Dua kali Nabi tengok yang asal. Itu kali pertama. Kali kedua ialah apa ayat dia tu dalam surah An-Najm. Baik, ibu ayah dirahmati Allah, bila Nabi tengok Jibril dalam keadaan yang asal ni, Nabi sekali lagi dihambat perasaan takut yang luar biasa. Sekali lagi Nabi SAW balik ke rumah dan sebut dasiruni. Buat kali kedua. Dan masa itulah turunnya ayat Al-Quran. Masa Nabi berselimut ketakutan tu,
Sekali lagi turun, masa itulah turun ayat Al-Quran, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Berselimut macam mana Ibrahim dirahmati Allah? Berselimut ketakutan. Ya, itu orang yang berselimut ketakutan. Baik. Jadi bukanlah Al-Quran menyatakan wahai orang yang penakut. Tidak. Wahai orang yang berselimut ketakutan, artinya kamu kena buang ketakutan, mesti jadi orang yang berani. Okey. Kemudiannya Nabi pun memulakan dakwah. Sebab kata Allah, mudassir kum fa'anzir, bangun berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, itu wahyu kedua Nabi dapat. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhan. Nabi mulakan dakwah supaya orang berfikir, okey tak okey berhala yang kamu sembah. Masa tu tak ada syariat apa-apa lagi ni, cumanya nak mengubah pemikiran dan budaya orang Arab pada masa tersebut. Dalam keadaan Nabi SAW menyampaikan dakwah, maka Nabi menghadapi banyak rintangan. Walaupun masa tu Nabi baru dakwah secara rahsia, tapi banyak rintangan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Maka mesti ada satu penawar untuk membekalkan kekuatan kepada Nabi SAW. Maka Allah turunkan wahyu yang ketiga melalui Jibril AS. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, yakni pada waktu malam, bangunlah pada waktu malam itu melainkan sedikit masa untuk tidur. Baik, seterusnya. Jadi bezanya ialah mudassir, wahai orang berselimut kerana ketakutan. Muzammil, wahai orang yang berselimut tidur pada waktu malam. Jadi itu beza dia. Okey, itu yang kedua. Jadi kalau kita nak buat program, kita mulai sebagai contoh, mungkin nama Muzammil lah lebih sesuai. Program Muzammil 1.0. Bukan mudassir, kerana mudassir itu orang selimut ketakutan, nak timbul perasaan berani. Sekarang ni program kita ni nak bangun malam, Muzammil, nak bangun malam. Okey. Sama ni kita buat program Qiyamul Lail. Apa kata kita ubah sedikit nama? Program Muzammil 1.0. Muzammil 2.0 dan sebagainya. Baik. Itu yang kedua. Level yang ketiga ialah perkataan mudassir itu berasal daripada perkataan apa sebenarnya? Okey. Perkataan mudassir berasal daripada, kalau buku saya ni saya mula Muzammil dulu. Okey, yang ada buku boleh tengok muka surat 38 dulu. Mudassir ini diasal daripada perkataan dasara. Dasara dusur. Rupanya ada satu hadis Nabi SAW, beberapa orang sahabat miskin ni datang jumpa Nabi radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat yang tak ada duit ni mengadu pada Nabi apa? Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi dengan pahala yang banyak, sebab mereka buat sedekah. Jadi orang kaya ini dinamakan ahlud dusur. Maka bila tengok dalam surah Mudassir, rupanya dalam surah Mudassir ada isu Nabi SAW akan berhadapan dengan orang kaya yang sombong. Itu dia ayat apa tu? Zarni wa man khalaqatu wahida. Biarkan aku dengan orang yang aku jadikan ia berseorangan. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Aku berikan dia harta yang melimpah ruah dan aku berikan dia anak pinak yang ramai. Jadi rupanya dalam surah Mudassir menceritakan Nabi SAW akan berhadapan dengan orang kaya yang sombong. Antaranya siapa? Antaranya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ni ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Ya, Al-Walid bin Mughirah orang sombong, dia banyak harta, dia banyak anak pinak. Jadi dia tolak ajaran dakwah Nabi ni kerana katanya yang ikut Nabi ni orang miskin, tak sama level dengan dia. Bermakna apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan ya ayyuhal mudassir, wahai orang berselimut ketakutan,
kamu bakal berhadapan dengan orang kaya yang sombong dan akan merendahkan dakwahmu. Maka kena bina kekuatan. Okey. Manakala perkataan ya ayyuhal muzammil muka surat 36, 37, ia berasal daripada perkataan zamila. Zamila yang bermaksud bebanan, ya, bebanan. Maka bila kita perhatikan dalam surah Al-Muzammil, ada ayat antaranya berbunyi, ayat yang kelima, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan wahyu kepadamu dengan wahyu yang berat perintahnya. Artinya Nabi SAW perlu menanggung dakwah yang berat. Macam saya ceritakan tadi, bila Nabi mulakan dakwah, Nabi mula menghadapi cabaran-cabaran, rintangan dalam dakwah yang berat. Maka untuk membina kekuatan, kena qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Maka maksud di sebalik ya ayyuhal muzammil ialah wahai orang berselimut yang bakal menanggung bebanan dakwah yang berat. Jadi itu cara untuk memahami Mudaththir dengan Muzammil sebagaimana dikupas oleh ulama. Jam berapa dah Isyak? 20 minit. Okey. Biasanya lepas kita berhenti Isyak terus tu, boleh sambung lagi ke macam mana? Misal, kalau nak berhenti terus tu, saya okey je, sambung terus. Saya tak ingat dah pukul berapa Isyak sebab bawa balik kampung. Gambar sini beza. Maaf. Jadi di sini ada 3 peringkat cara memahami dua tadi. Kalau ya ayyuhal yang pertama, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut. Itu level pertama untuk orang awam, anak-anak kecil, kita terjemahkan begitulah. Untuk kita yang dah belajar hari ini, kita kena pergi level yang kedua pula. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang berselimut kerana ketakutan. Okey. Itu sesuai untuk program membina pemuda-pemuda yang berani. Program Mudaththir. Ketakut bukan membina orang penakut, membina orang yang ingin mengusir perasaan takut. Kalau ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut pada waktu malam, itu sesuai untuk program Qiyamul Lail, program Muzammil tadi. Dan peringkat yang ketiga, cara memahaminya ialah ya ayyuhal mudaththir, wahai orang berselimut yang bakal berhadapan dengan orang-orang kaya yang sombong. Okey. Manakala ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang berselimut yang bakal menanggung bebanan dakwah yang berat. Jadi kalau program pendakwah, kalau kita nak pendakwah yang lebih kepada isu membina spiritual, nak baca Quran, memahami Al-Quran, belajar hadis, belajar selok-belok dakwah, Muzammil sesuai. Tapi kalau kita nak bina orang yang kuat, yang berani, yang sanggup menempuh apa-apa ujian, itu namanya program Mudaththir. Jadi bila kita faham benda tu, insya-Allah, barulah dalam program yang bersifat membina pemuda yang berani, kita akan meneliti seluruh isi kandungan surah Mudaththir dengan lebih terperinci. Barulah kita dapat memahami maksud di sebalik perkataan Mudaththir tersebut, insya-Allah. Okey, baik. Untuk masuk ke dalam satu lagi itu, takut termakan masa, tapi saya nak ada sedikit penutup selepas azan. Kalau dah azan belum lagi? Kalau minit, saya nak berhenti minit je. Saya nak cerita satu benda. Tak ada sentuh buku sebab sebalik mungkin kita tak nak bincang banyak benda. Kita bincang dua cukup. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia ada orang Arab ni, dia sebab dia bahasa yang tua, maka setiap perkataan dia tu bukan memahami maksud yang tersurat, tapi yang tersirat tadi yang saya sebutkan. Contoh kalau kita bincang tentang nama, contoh nama Datuk nenek moyang Nabi ni kebanyakan dia gelaran. Yang kita dengar namanya Abdul Muttalib, gelaran. Abu Talib, gelaran. Lagi nama Qusay, gelaran. Banyaklah nama-nama Datuk nenek moyang Nabi SAW ini gelaran. Kalau kita tanyakan nama sebenarnya pun, kita dah tak ingat dah apa nama sebenar mereka. Kita tak ada maklumat yang tepat tentang perkara tersebut.
Kita sama sikit je bahasannya. Kita saya untuk ambil sikit je bahasanya. Contohnya nama nama Datuk Nabi SAW, Abdul Muttalib. Nama sebenar beliau ialah Syaibah. Syaibah ni ialah antara nama popular orang Arab dulu, tuan-tuan. Dan kita sekarang ni rasa tak ada kot di Malaysia nama Syaibah. Mungkin ada tapi jaranglah kita temui ya. Apa maksud Syaibah? Syaibah ni kalau kita lihat dalam surah Maryam ayat ketiga ke keempat, washta'ala ar-ra'su syaiban, dan habis rambutku terbakar menjadi uban. Itu kata Nabi Zakaria alaihi salam. Artinya Syaibah ni orang yang beruban. Jadi apa maksud di sebalik nama orang yang beruban? Kenapa datuk beliau yang namanya Hashim menamakan anaknya Syaibah sebagai orang yang beruban? Okey, adakah dia doakan supaya anak dia ni kecil-kecil dah beruban? Kalau budak kecil, anak muda ada uban tu artinya rambutnya ada masalah lah. Mungkin ada penyakit apa saintifik ke apa, saya tak tahulah yang itu. Okey, baik. Kalau kita yang dah berusia, logik kita beruban. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya orang Arab ni bila dia pilih nama, dia tengok ke depan. Dia nama ni ialah satu doa. Macam sebahagian orang Melayu, segelintir orang Melayu, dia pilih nama kerana glamour. Cara apa nama glamour ya? Dia cari nama, oh ni nama glamour, bunyi macam barat sedikit, kita pilih. Tapi orang Arab ini dulu dia pilih nama berdasarkan doa masa depan, iaitu anak ini didoakan berumur panjang sampailah usia yang mencecah usia, minta maaf ya saya guna istilah ini, usia tua, yang mana sampailah rambutnya beruban. Jadi nama Syaibah ni bermaksud semoga anakku panjang umur sampailah usia tua dan sampailah rambut beruban tu hidup sihat lagi. Oh, itu punya maksud di sebalik nama Syaibah. Yang kita ni, kita tak clear tentang maksud dia kan. Dan Syaibah ini beliau bin Hashim. Hashim itu bukan nama sebenar dia pun. Yang kita dengar Bani Hashim, Bani Quraisy yang besar. Daripada Quraisy ini, keturunan Quraisy yang paling berpengaruh ialah Bani Hashim. Dan Bani Hashim ini yang paling hebat ialah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebenarnya Bani Hashim itu bukan nama beliau Hashim. Nama sebenar beliau kalau tak silap saya ialah Ammar ataupun orang Melayu sebut Ammar. Tapi beliau digelar sebagai Hashim. Dan kita pun letaklah nama Hashim. Itu nama gelaran. Ataupun selain daripada Hashim, Hisham. Kita pun letak nama Hishamuddin sebagai contoh. Popular nama Hishamuddin di Malaysia. Sedangkan sebenarnya Hashim ataupun Hisham sebenarnya ia nama sama Hashama ataupun Hushaim. Ada Hashim, Hisham, Hushaim. Itu nama yang sama semua tu. Ia sebenarnya gelaran kepada satu perbuatan yang namanya Hashama. Hashama ni artinya memecahkan. Pecah apa tuan-tuan? Ammar ini dia ketua di Mekah masa tu. Dan sebagai ketua di Mekah, dia ada pembantu-pembantu dia. Pembantu ni buat kerja apa? Ia ni buat kerja apa? Yang paling besar ialah menjaga orang datang haji, menjaga kebajikan orang yang mengerjakan haji. Itulah level yang paling besar. Di baratnya kalau structure negara kita ni, Perdana Menteri pegang apa dia, yang ni timbalan Perdana Menteri pegang bahagian apa, lepas tu yang lain pula menteri lain pegang bahagian apa. Okey, dalam yang besar-besar ni, jawatan yang paling besar ialah menjaga kebajikan orang yang datang mengerjakan haji. Siapa yang buat tu? Inilah yang dilakukan oleh ketua-ketua Mekah, antaranya Ammar. Yang mana Ammar ini antara kerjanya menyediakan bubur kepada orang datang menunaikan haji. Beliau sendiri turun padang, sediakan makanan kepada orang buat haji ni. Beliau pecahkan beras untuk buat bubur tersebut. Beliau yang pecahkan makanan-makanan tersebut. Pecah tu maknanya proses lah, memproses makanan untuk jadikan bubur, disediakan kepada orang menunaikan haji. Kerana beliau yang melakukan proses memecahkan tersebut,
maka beliau digelar Hashim, orang yang memecahkan makanan diproses menjadi bubur. Jadi itu jadi gelaran Hashim tu, nama beliau Ammar. Okey. Tapi tuan-tuan, insya-Allah Hashim kemudiannya dipahami sebagai orang yang menjaga kebajikan, orang yang berbudi. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, orang yang bernama Hisham berarti orang yang berbudi. Asalnya orang yang hancur makanan tadi, buat bubur. Tapi kemudian difahami filosofinya ialah orang yang berbudi. Itu falsafah di sebalik nama tersebut. Hashim ataupun Hisham ataupun Hushaim, ini semua artinya orang yang berbudi. Jadi falsafah tu nak difahami dengan cara yang betul. Dan satu lagi, macam saya baca ada satu tulisan menyatakan, tapi tulisan tu tulisan ilmiah tuan-tuan. Cuma dan tulisan tu kita tak masalah pun, cuma saya nak terangkan. Ada yang kata nama masjid ni, tak apalah kita panggil surau ke apa ke, realitinya masjid lah. Sebenarnya bukan masjid. Dalam bahasa Arab ni tak sesuai dipanggil masjid, ia dipanggil masjada. Sajadah asalnya tempat sujud. Jadi tempat sujud ni dipanggil masjid. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab ni dia luas konteks dia. Mana-mana sahaja tempat yang kita sujud dinamakan masjid. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan solat di rumah, tempat kita sujud itu masjid. Kita singgah di RNR, tempat kita sujud itu namanya masjid. Okey. Tapi bila kita buat bangunan yang khas, jadi macam ni, bangunan yang khas, maka tidak lagi dipanggil masjid, ia dipanggil masjid. Macam tempat kita duduk namanya majlis. Tapi bila ada satu tempat program yang khas, namanya majlis. Begitulah masjid, tempat yang khas dinamakan masjidun. Jadi apapun, hari ini kita belajar dua perkataan. Kita ulang secara ringkas. Perkataan yang pertama, fityah, pemuda yang beriman kepada Allah. Fityan, khadim atau pembantu. Yang kedua, mudassir, artinya orang yang berselimut kerana ketakutan, dan orang itu bakal berhadapan dengan orang kaya yang sombong. Muzammil, orang yang berselimut kerana tidur malam, kesejukan, dan bakal menanggung beban dakwah yang amat berat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.